Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bertemu lagi dengan saya, Cikgu Wan Zamzarina binti Jalaluddin dalam kelas PP Bahasa Melayu tahun 4. Tema yang ke-6, Sains, Teknologi dan Inovasi. Unit 18, Inovasi untuk kita. Tajuk ingin kita pelajari pada hari ini, pesanan sampai di rumah dalam standard pembelajaran 3.2.1. Dari segi standard kandungan 3.2 ini, kita akan menulis perkataan, frasa dan ayat yang bermakna. Dari segi standard pembelajaran 3.2.1 ini, kita akan membina dan menulis ayat dan berenggan daripada bahan multimedia. Dari segi objektif pembelajaran, pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat membina dan menulis 4 ayat serta 1 perenggan berdasarkan gambar dengan betul secara individu. Dari segi kriteria kejayaan, murid dapat membina dan menulis sekurang-kurangnya 3 daripada 4 ayat serta 1 perenggan berdasarkan gambar dengan betul secara individu. Murid-murid, ini merupakan topik yang terdapat di dalam buku teks kalian, iaitu pesanan sampai di rumah. Cikgu pasti kamu sudah biasa menggunakan perkhidmatan memesan barangan secara dalam talian, ataupun dengan kata secara online untuk membeli sesuatu barangan dan barangan itu akan sampai di rumah. Sama ada kamu membuat secara bayaran secara online ataupun kamu membuat bayaran setelah barang tiba di rumah. Okey, mari kita lihat kerana di sini berdasarkan grafik kita perlu membina ayat, kemudian kita perlu mengolah ayat tersebut dalam bentuk perenggan. Jadi kita lihat satu contoh yang telah diberikan dalam buku teks kalian. Zara dan kakaknya baru pulang dari sekolah. Okey, ini cerita tentang Zara dan kakaknya lah, keluarga Zara. Okey, kemudian ini nampak lihat grafik yang belakang cikgu ni ada grafik. Kamu boleh juga merujuk dalam buku teks kamu. Kita lihat sini Zara telah sedang memegang telefon pintar. Kemudian ada gambar barangan telah tiba. Apa yang Zara buat? Mari kita lihat pertama. Zara menggunakan telefon pintar. Itu ayat yang pertama. Zara memesan nasi goreng dan minuman. Kedua. Ayat ketiga, Zara menggunakan media sosial. Ayat yang keempat, Zara menerima makanan dipesan di hadapan rumahnya. Daripada bahan grafik ini, kita perlu membina 4 ayat yang berkaitan dengan bahan tersebut. Setelah kita membina ke-4 ayat ini, kita perlu menjadikan ayat ini dalam bentuk perenggan ataupun nyalin ayat ini dalam bentuk perenggan. Okey, mari kita lihat perenggan yang pertama ni. Zara menggunakan telefon pintar. Dia memesan nasi goreng dan minuman kegemarannya menggunakan media sosial. Tidak lama kemudian, Zara menerima makanan dipesan di hadapan rumahnya. Jadi berdasarkan ayat yang kita bina ni, kita jadikan dia dalam bentuk perenggan. Kamu boleh memasukkan frasa-frasa lain dalam ayat perenggan tersebut dan dijadikan satu perenggan yang lengkap. Okay, jelas? Kita lihat latihan yang kedua. Okey, mari kita lihat grafik yang kedua ini Jika kamu lihat grafik yang kedua ini, Ibu Zara. Apa Ibu Zara buat? Sedang membuat panggilan untuk membuat pesanan tentang periuk. Yang sedang dilihatnya secara promosi dalam iklan kaca TV. Sama juga macam tadi, bila kita dah buat pesanan dalam beberapa tempoh, pesanan itu akan tiba di rumah. Jadi kita lihat ayat yang boleh kita bina yang pertama. Ibu Zara menonton iklan promosi barangan elektrik di kaca televisyen. Ini grafiknya. Kita lihat pada grafik. Ibu Zara memesan periuk nasi elektrik. Ibu Zara menggunakan telefon pintar dengan mendial nombor telefon yang tertera. Ibu Zara menerima periuk yang dipesan di hadapan rumah. Sebenarnya jika kita nak buat pesanan ni berbagai cara. Kita boleh membuat pesanan secara dalam talian. Ataupun kita boleh dial kepada telefon yang tertera untuk memesan barang tersebut dengan memberikan bukti-bukti tertentu supaya barang itu sampai ke rumah. Pastikan kita berhati-hati kerana sekarang ni banyak kes yang berlaku, pengguna membuat pesanan secara dalam talian dan buat pembayaran tapi barangan tidak sampai-sampai. Jadi kita perlu berhati-hati, pastikan perkhidmatan yang kita guna itu sahih wujud dan pastikan kamu melihat respon daripada pelanggan-pelanggan mereka sebelumnya untuk kita memastikan perkhidmatan yang diguna itu betul. Sekarang kan kita kena berhati-hati dalam menggunakan perkhidmatan secara online ini. Setelah kita jadikan ayat, 4 ayat ini berdasarkan grafik, kita perlu menyalin ayat ini dalam bentuk perenggan. Kita baca balik.
Ibu Zara menonton iklan promosi barangan elektronik di kaca televisyen. Ini ayat yang pertama. Dia memesan periuk nasi elektronik menggunakan telefon pintar dengan mendai nombor telefon yang tertera. Yang kita gabungkan ayat kedua dan yang ketiga. Beberapa hari kemudian, Ibu Zara menerima periuk dipesan di hadapan rumahnya. Ya, selalunya dalam waktu tempoh seminggu barang kita pesan tu akan tibalah di depan rumah, ya. Kita akan menerima barangan tersebut dalam beberapa hari. Okay, seterusnya grafik yang ketiga. Ya, ini siapa? Ayah Zara. Ya, Ayah Zara membuat pesanan ya untuk membeli peralatan ataupun mesin pencetak menggunakan internet, ya. Jadi kita lihat apa yang boleh kita bina berdasarkan grafik. Ayah Zara melayari internet. Ayah Zara memesan mesin pencetak. Ayah Zara membuat pesanan secara dalam talian melalui pemotongan kad debit. Ayah Zara menerima mesin pencetak dipesan di hadapan rumahnya. Ini secara online cikgu cakap tadi kan. Kita bayar secara online menggunakan kad debit atau kad kredit. Jadi kita dah siap-siap bayar. Kita terima saja barang tu pada waktu-waktu tertentu. Tapi ada juga pelanggan yang menggunakan perkhidmatan tiba barang baru pembayaran dilakukan. Okey, ayat tersebut kita jadikan dalam bentuk perenggan. Ayah Zara melayari internet. Dia memesan mesin pencetak dengan membuat pesanan secara dalam talian melalui pemotongan kad debit. Setelah seminggu, Ayah Zara telah menerima mesin pencetak dipesan di hadapan rumahnya. Okey, ini contoh ya ayat kita bina pada grafik. Tak kira lah ayat tunggal ke, ayat majmuk, kemudian kita jadikan ia, kita olah ke dalam bentuk perenggan. Okay, jelasin murid-murid. Cikgu harap kamu jelas bagaimana cara untuk kita membina dan menulis ayat dalam perenggan. Dan ingat ya murid-murid, pastikan jika kita ingin menggunakan perkhidmatan secara online, kita perlu berhati-hati. Terutamanya dalam segi perkongsian maklumat peribadi. Okay, jelas? Kita teruskan latihan seterusnya. Seperti biasa, cikgu ada sediakan latihan interaktif full game. Ya. Game ini kamu perlu main secara dalam talian. Barulah game itu menjadi satu keseronokan ya, untuk kita menyusun ayat-ayat tersebut dan menjadikan ia dalam bentuk perenggan. Okay, murid, bagaimana nak jawab game ini? Okay, kamu boleh pergi ke bahagian video penerangan. Kamu boleh klik link tersebut. Kamu boleh susun ayat yang cikgu berikan ini dan pastikan susunan itu betul. Ya, supaya kamu akan mendapat markah daripada penyusunan ayat tersebut. Okey, ya, jelas? Cikgu juga ingin kongsikan dalam bunyi kita pada hari ini iaitu berhati-hati dan berwaspada. Semakin beralih zaman ataupun tahun, semakin kita akan memperoleh pelbagai perkhidmatan yang canggih dan mudah untuk kita ya. Semuanya di hujung jari. Tapi kita perlu ingat, kita perlu berhati-hati dan berwaspada sekiranya kita menggunakan pembelian secara dalam talian dan pasti kamu jangan mudah ya percaya ataupun terpedaya dengan pujuk rayu penjual. Sebaliknya kamu perlu beli barang-barang keperluan kamu dengan berhati-hati. Siasat dulu syarikat ataupun pengusaha tersebut. Mungkin kamu boleh melihat pada respon pada pelanggan-pelanggan yang sebelumnya dan kamu perlu memilih barangan yang berkualiti ya. Dan yang pastinya pembelian secara dalam talian ini ada kebaikannya kerana ia memudahkan kita. Kita tak perlu berkunjung ke kedai. Kita boleh buat pesanan dalam talian sahaja. Ini dapat menjimatkan masa kita dan kita boleh menggunakan masa tersebut untuk aktiviti yang lain. Tapi ingat ya, kamu kena berhati-hati untuk melakukan pembelian secara dalam talian dan membuat pembayaran secara auto debit. Okey, sampai di sini saja murid-murid perkongsian cikgu tentang tajuk. Kita akan berjumpa lagi dalam kelas yang seterusnya. Ingat pesanan cikgu, anda belajar, anda hebat. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.